disampaikan oleh penginjil Yuyang dan diterjemahkan oleh saudari Shirley. Kami persilahkan.主所爱的弟兄姐妹，大家主日平安。 Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, 感谢上帝看顾保守着我们来到他的面前，来到他的里面敬拜他。 bersyukur pada Tuhan, Dia terus senantiasa memelihara kita sehingga kita boleh datang untuk beribadah kepadanya. 我们要时时刻刻向上帝献上我们感恩的心， Kita harus selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. 也愿意我们能够去献上自己为上帝而活。 Terlebih lagi kita boleh mempersembahkan hidup kita, hidup bagi Tuhan. 在我们一同来看上帝的话语之前，我们先一同进入祷告。 Sebelum kita bersama-sama melihat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们在天上的父，我们来到你的面前， Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. 我们知道这是你的恩典， Kami tahu ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. 这是你对我们的爱， Ini adalah karena kasih Tuhan. 因为没有什么能比我们认识你是更有福的。 Karena tidak ada yang lebih berbahagia daripada kami telah mengenal Engkau. 所以主啊，我们向你献上感恩的心。 Jadi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 但是主，我们知道这个世界上还有更多很多的人，他们还没有认识你， Tetapi Tuhan, kami tahu di dunia ini masih begitu banyak orang belum mengenal Tuhan. 甚至他们还没有听到你的名字， Bahkan mereka pun belum pernah mendengar nama Tuhan. 没有听过你的福音。 Tidak pernah mendengar Injil Tuhan. 主，求你来带领我们这些蒙了你恩典祝福的人， Tuhan, Engkaulah pimpin setiap kami yang sudah memperoleh anugerah daripadamu. 使我们不单单自己蒙了这样的救恩，也愿意付出代价把这个救恩传扬出去。 Agar kami tidak hanya menikmati anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, tetapi kami mau membayar harga untuk boleh membagikan anugerah keselamatan ini kepada orang. 所以主，我们在你的面前求主你来改变我们， Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu, Tuhan ubahlah kami. 改变我们，使我们更合乎主你的使用。 Ubahlah kami sehingga kami boleh Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. 我们愿意为着主你给我们的使命被改变、被使用。 Tuhan, kami bersedia untuk diubahkan sesuai dengan misi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. 带领我们接下来的时间， Pimpin waktu kami selanjutnya. 垂听我们在你面前的祷告， Tuhan, dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名祈求 Di，dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，我们知道，在这个世界上，大到一个国家，小到一个行业， Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu di dunia ini yang besar yaitu sebuah negara, yang paling kecil mungkin sebuah pekerjaan, 再小到我们每一个人， ataupun lebih kecil lagi dikatakan setiap pribadi manusia, 各行各业，每一个人他的身份都有自己的使命和要完成的事情。 setiap bidang, setiap personal manusia, mereka memiliki satu misi yang akan mereka kerjakan di dalam hidup mereka. 每一个人都为了更好地完成自己的使命、工作和任务而去努力，而去付代价。 Setiap orang pasti akan berusaha dengan keras untuk boleh merealisasikan misi mereka di dalam hidup mereka masing-masing. 不断地去突破自己，不断地使自己成长。 Mereka tidak henti-hentinya memotivasi diri, memacu diri sendiri untuk boleh melaksanakan misi itu. 就像对于一个医生来说， Misalnya kepada seorang dokter, 他的使命就是救死扶伤； misinya adalah menyelamatkan orang-orang yang sakit. 对于一个老师来说， Misi seorang guru, 他的使命就是能够去教书育人。 misinya adalah untuk mengajar. 那么对于一个军人来说， Dan jika seorang tentara, 那么他的使命就是保家卫国。 misinya adalah melindungi negaranya. 在有战争的时候，在国家需要的时候，义无反顾地去向前冲。 Ketika perang terjadi, ketika negara membutuhkan mereka, mereka akan dengan segera berdiri di garis depan melindungi negara mereka. 这就是他的使命。 Ini adalah misi mereka. 那么同样的，我们作为基督徒， Sama halnya dengan Kristen. 我们也有属于我们自己的使命， Sebagai orang Kristen, kita memiliki misi kita masing-masing, 是那位爱我们、救我们的主为我们留下来的。 yaitu misi yang diberikan kepada Tuhan yang telah mencintai kita. 那么为了更好的去完成这个使命， Dan bagaimana supaya kita bisa melaksanakan misi itu?
我们每个人也需要不断的被更新，不断的被改变。 Setiap kita harus terlebih dahulu diubahkan dan terus-menerus diperbaharui. 所以今天我们分享的题目就是为使命被改变。 Jadi tema hari ini akan bersama-sama kita renungkan yaitu ditransformasi untuk bermisi. 为使命，我们愿意被改变。 Kita bersedia untuk ditransformasi agar kita bisa bermisi bagi Tuhan. 那首先我们来看基督徒的使命是什么呢？ Terlebih dahulu kita lihat apa misi sebagai orang Kristen. 基督徒的使命是什么呢？ Apa misi kita sebagai orang Kristen? 我们来看两处经文， Kita melihat dua bagian firman Tuhan. 约翰福音13章， Yang pertama kita buka dari Injil Yohanes pasal ke-13. 约翰福音13章34到35节。 Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai 35. 我来为大家先读中文，然后再读印尼文。 Akan dibaca terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 约翰福音13章34到35节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。 Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 第二处经文取自马太福音28章， Bagian Alkitab yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 28, 马太福音28章的18到20节。 Injil Matius pasal 28 ayat ke-18 sampai 20. 同样的，马太福音28章18到20节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。” Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 弟兄姐妹们，透过神的话语，总的来说，基督徒的使命有两个。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menurut firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa misi yang Tuhan berikan itu ada dua. 第一个使命也是命令，就是基督向门徒所讲的要彼此相爱。 Yaitu yang pertama sebuah misi dan juga sebuah perintah, Tuhan meminta murid-muridnya untuk saling mengasihi. 主耶稣知道自己离世的日子近了， Tuhan tahu hari dia meninggalkan dunia ini sudah dekat. 所以在最后的晚餐时，他将这个天国的道理，这个伟大的真理教导给他的门徒。 Jadi pada perjamuan terakhir Tuhan memberikan satu berita surgawi ini kepada mereka. 我们看到主耶稣，他没有一张口就讲你们要彼此相爱，你们要彼此相爱。 Kita melihat Yesus, dia tidak ketika perjamuan itu dia tidak langsung mengatakan, kalian harus saling mengasihi, kalian harus saling mengasihi. 而是他自己先去做，去身体力行的去实践出来他要讲的内容。 Tetapi yang Tuhan lakukan adalah memberi teladan dan contoh melalui perbuatannya. 我们在上文看到他脱下外袍，束上毛巾，端着盆。 Di ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa Tuhan menanggalkan jubahnya, mengikatkan kain lenan pada pinggangnya dan menuangkan air pada sebuah basi. 主耶稣来到门徒的面前，逐个的给他们洗脚。 Tuhan datang kepada setiap murid mencuci kaki mereka. 在这个过程当中，主耶稣没有给他们讲什么样的真理，什么样的大道理。 Di dalam proses ini Tuhan tidak memberikan atau mengatakan sebuah aturan kepada mereka. 主耶稣只是在做着他要传讲的，他要让门徒去学习的这件事情。 Tetapi Tuhan mengerjakan apa yang ingin dia ajarkan kepada murid-muridnya. 主耶稣洗完了脚，穿上衣服了，坐下了之后，才对门徒们说： Setelah Tuhan Yesus selesai mencuci kaki, dia memakai kembali jubahnya dan ketika Tuhan Yesus duduk, baru dia mulai berkata-kata. 他说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”
Yesus berkata, "Akulah gurumu, akulah Tuhanmu, aku membasuh kaki kalian dan kalian pun harus melakukannya dengan sesama." 主所爱的弟兄姐妹们，我们看到主耶稣他并没有将一件自己不去做的事情去教导别人说你们去做，你们做就好了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat Tuhan Yesus, dia melakukan apa yang ingin dia kerjakan. Dia tidak hanya memberikan perintah dan tidak mengerjakan. 他乃是自己先做，并且以身作则的去教导门徒， Tetapi Tuhan dengan dirinya sendiri dia memberikan teladan itu. 然后再向他们讲述，要他们明白主耶稣要告诉给他们的真理。 Dan setelah Tuhan memberikan teladan dengan dia melakukan hal itu, baru Tuhan menjelaskan kepada setiap murid-murid. 所以之后在35节的时候，主耶稣便说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。” Kemudian di ayat 34 kita bisa melihat bahwa Tuhan berkata kepada murid-murid, "Aku memberikan sebuah perintah baru supaya kamu saling mengasihi." 那为什么主耶稣称彼此相爱为新的命令呢？ Mengapa Yesus memberikan satu perintah supaya murid-murid saling mengasihi? 首先，这个命令是耶稣基督讲的而不是摩西时代那个时期所颁布的律法。 Pertama kita melihat bahwa perintah ini diberikan langsung dari Tuhan Yesus Kristus, bukan perintah yang diberikan dari dulu pada zaman Musa dalam hukum Taurat. 他之所以新，是因为他所面对的是一般新的人群，就是门徒们。 Perintah ini dikatakan perintah baru karena Tuhan berikan kepada satu kelompok orang yang baru, yaitu murid-murid. 他之所以新，是因为他有一个新的标准。 Perintah ini dikatakan baru karena perintah ini memiliki satu standar yang baru. 就是主耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。” Standarnya yaitu Tuhan berkata, bagaimana aku mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. 这个标准不是我们以我们自己的想法说，我应该怎么去爱别人。 Standar ini bukan berkata bahwa bagaimana dengan pikiran kita sebagai manusia kita harus mengasihi sesama kita. 耶稣基督清清楚楚、明明白白的告诉我们，是他怎样爱我们，我们就要以这个标准去爱别人。 Dengan jelas Tuhan memberikan satu standar bagaimana aku sebagai Tuhan mengasihi kamu, kamu juga harus mengasihi sesamamu manusia sebagaimana aku mengasihi kamu. 同时，这个新的命令它会带出来一个新的结果， Dan perintah baru ini pada akhirnya membawa satu hasil yang baru pun. 就是当我们去做、去实践的时候， Ketika kita melakukan perintah ini, 圣经告诉我们说，众人便会因此认出我们是神的门徒。 orang-orang akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid Yesus. 所以，主所爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 当我们来到上帝的面前的时候， ketika kita datang ke hadapan Tuhan, 当我们去遵行他命令的时候， ketika kita menaati perintah Tuhan, 当我们去彼此相爱的时候， ketika kita saling mengasihi sesama kita, 我们所能带出的是一个好的见证。 satu hal yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita lihat, yaitu ada satu kesaksian yang baik, 是将耶稣基督活在了人的面前。 yaitu kesaksian bagi Kristus. 所以，相信每个弟兄姐妹们，我们对彼此相爱都不陌生。 Saya percaya bahwa dengan kata saling mengasihi kita sudah tidak asing lagi. 我们爱一个人，我们可以在生活当中，在他需要的时候去帮助他。 Ketika kita mengasihi seseorang, mungkin kita akan membantu mereka di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan kita berikan. 但是，完整意义上的爱却不仅限于在物质上去帮助。 Tetapi sesungguhnya kasih yang Tuhan katakan bukan hanya pada hal lahiriah saja. 爱一个人最高的标准是我们要去爱他的灵魂。 Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, standar tertinggi dari kasih itu adalah kita mengasihi jiwa orang tersebut. 我们解决别人的需要，解决别人的困难，这是件很好的事情。 Kita bisa menyelesaikan kesulitan yang orang hadapi itu adalah satu hal yang baik. 我们帮助别人，使他的困难得到解决，使他的心灵得到安慰。 Ketika kita bisa membantu seseorang menyelesaikan kesulitannya, orang itu akan mendapatkan penghiburan. 但是如果他的灵魂没有得救， Tetapi jika jiwanya tidak memperoleh keselamatan, 那么将来他还是不能够到上帝那里去。 pada akhirnya pun orang tersebut tidak akan bertemu dengan Tuhan. 所以在马太福音28章18到20节的经文中，主耶稣就给门徒们另一个使命。 Jadi di dalam Matius 28 ayat ke-19 sampai 20 di situ Tuhan memberikan kembali satu perintah. 我们也常常称之为大使命，就是去传福音。 Perintah ini kita sering sebut sebagai amanat agung, yaitu untuk kita
pergi mengabarkan Injil. 彼此相爱和去传福音这两个使命颁布仅仅相隔了4天的时间。 Saling mengasihi dan pergi beritakanlah Injil Kristus kepada semua orang. Perintah ini diberikan dalam kurun waktu 4 hari. 但是却启示出了耶稣基督对天国门徒的要求。 Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan satu tuntutan kepada murid-murid pada saat itu. 我们看到主耶稣他所宣讲的对象是跟随了他3年之久的门徒。 Kita tahu perintah ini diberikan kepada murid-murid yang sudah ikut Yesus selama 3 tahun. 他们天天和耶稣基督在一起， Setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus. 吃在一起，住在一起，生活在一起。 Makan bersama-sama, tinggal bersama-sama, dan hidup bersama-sama. 主太了解他们了， Tuhan Yesus terlalu mengerti mereka. 太了解他们的缺乏，太知道他们需要什么了。 Tuhan Yesus mengetahui dengan jelas kekurangan setiap murid-murid dan apa yang mereka perlukan. 那就是门徒之间要彼此相爱， Yaitu sesama murid mereka harus saling mengasihi. 需要的是同心合意的去兴旺福音， Mereka harus bersehati untuk boleh mengabarkan Injil. 需要的是共同的去使万民做主的门徒，使他们得救。 Yang diperlukan yaitu mereka harus bersehati untuk mengabarkan Injil sampai ke seluruh bumi. 所以主所爱的弟兄姐妹们，主耶稣的这个命令、这个使命，不但是给当时的门徒们的， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perintah ini tidak hanya Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid pada saat itu saja, 也是给今天我们每一个蒙他救恩、蒙他救赎的儿女。 tetapi misi dan perintah ini juga diberikan kepada kita, yaitu kepada setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan ini. 我们当中有刚刚信主的，有信主几年的，也有信主几十年的。 Mungkin di antara kita ada orang yang baru percaya kepada Tuhan, mungkin ada juga bertahun atau puluhan tahun. 我们都知道上帝是最了解我们的， Kita tahu jelas bahwa yang paling mengerti kita adalah Tuhan. 可能我们今天的缺乏就是缺乏了起初爱神的那个心。 Mungkin kekurangan kita pada saat ini yaitu kita kehilangan kasih kita mula-mula kepada Tuhan. 可能今天我们中间缺乏的，也是当初我们对上帝服侍他、见证他的那个火热的心。 Mungkin kekurangan kita pada saat ini yaitu api yang pada saat kita percaya kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. 可能我们中间也有缺乏的，就是肢体之间彼此帮助、彼此扶持、彼此相爱的心。 Mungkin kekurangan kita pada saat ini yaitu kita tidak memiliki hati lagi untuk mau saling memperdulikan sesama, mengasihi sesama. 弟兄姐妹们，当我们在基督里彼此相爱、同心合意的时候， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita dapat bersehati mengasihi di dalam Tuhan, 我们众人朝着一个目标、一个方向去前进的时候， setiap kita mengarah kepada satu tujuan di depan, 才能更好的肩负起主所给我们的大使命， dengan demikian kita baru bisa menggenapkan misi yang Tuhan berikan kepada kita, 就是我们去使万民做他的门徒。 yaitu kita kabarkan Injil menjadikan seluruh bangsa milik Tuhan. 主耶稣让他的门徒进入到这个世界， Tuhan mengizinkan setiap murid-murid masuk ke dalam dunia, 进入到整个犹太地区、撒玛利亚，直到地极， masuk ke dalam daerah Yahudi dan Samaria, 去传扬主的福音。 mengabarkan Injil Tuhan. 圣经中告诉我们说，就好像羊进入到了狼群中一般， Alkitab memberikan kita sebuah perumpamaan seperti domba yang masuk ke dalam kerumunan serigala. 很不容易， Sangat tidak mudah, 很艰难， sangat sulit. 会面对很多的危险和困难。 Kita bisa menghadapi begitu banyak kesulitan. 但是上帝的话语同样也告诉我们， Tetapi firman Tuhan juga memberitahu kepada kita, 主耶稣基督不单单留使命、留命令、留工作给他的门徒， Tuhan tidak hanya meninggalkan misi, meninggalkan perintah, meninggalkan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap murid. 同时也赐下了我们去完成这个使命、去做他事工的这个能力。 Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan supaya setiap orang bisa melakukan misi ini. 并且应许我们说，他就常与我们同在，直到世界的末了。 Bahkan Tuhan memberikan satu janji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan. 所以主所爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 这个使命距今已经有2000多年之久了， misi ini mungkin sudah 2000 tahunan. 它具有神性、神圣性和永久性， Misi ini begitu kudus dan kekal adanya. 是永远不会改变、永远有效的。 Selamanya tidak akan berubah.
它不像这个世界上的那些法律、法规、宪法。 Misi ini tidak sama seperti hukum atau konstitusi yang ditetapkan di dunia. 过一些年日就需要去修正和修改， Lewat beberapa masa, hukum-hukum di dunia perlu direvisi. 为的是与这个社会的发展和变化能够相适应。 Hukum-hukum di dunia perlu direvisi agar bisa sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat zamannya. 唯有耶稣基督给我们颁布的使命，留给我们的命令，永远安定在天，直到今天。 Hanya misi dan perintah yang Tuhan berikan kepada manusia itu tidak berubah selama-lamanya. 甚至是直到永远都不会改变。 Sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. 所以他的命令一发出，他的应许就紧紧地跟在其后。 Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, janjinya pun menyertai. 就像刚刚说的，他的能力也会赐给我们。 Seperti tadi dikatakan, Tuhan pun memberikan kekuatannya kepada kita. 所以弟兄姐妹们，作为基督的门徒，主耶稣给我们的使命就是要彼此相爱，见证他。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai orang-orang Kristen, salah satu misi yang Tuhan berikan yaitu kita harus saling mengasihi. 就是要去使万民做他的门徒，来去见证他。 Dan kita harus menyaksikan nama Tuhan. 当我们肩负起自己的使命去遵行的时候， Ketika kita mau taat untuk melakukan misi ini, 我们就知道不是我们想要去做什么事情， kita akan sadar bahwa bukanlah kita yang ingin melakukan sesuatu, 乃是主在我们前面已经为我们开了路， tetapi Tuhanlah yang berdiri di depan kita sudah membuka jalan itu bagi kita. 他在前面带领我，他在后面做我们有力的盾牌， Tuhan di depan memimpin jalan kita, Tuhan di belakang kita untuk menopang kita, 一直都与我们同在。 selalu beserta dengan kita. 而为了更好的去遵行、去完成上帝的使命呢，我们自己也需要不断的被更新、被改变。 Dan bagaimana agar kita bisa melakukan misi Tuhan dengan baik, yaitu kita mentransformasi diri kita. 所以，我们愿意为着使命被改变，我们就要来看改变的原因是什么。 Kita harus mau ditransformasi agar kita dapat bermisi bagi Tuhan. 我们看改变的原因是什么？ Kita melihat alasan apa supaya kita mau ditransformasi. 我们来看一处经文，《哥林多后书》的5章7节。 Kita melihat satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal ke-5. 哥林多后书5章17节。 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 圣经告诉我们说，我们在基督里就已经是一个新造的人了。 Alkitab memberitahu kita di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. 因圣灵已经赐给了我们一个新的生命，我们就已经完全的不同了。 Karena Tuhan sudah memberikan satu hidup yang baru, maka seharusnya lah kita tidak sama lagi seperti dulu. 我们不是被改造， Kita bukan hanya diubah kan? 这个新的生命不是被在接受教育而变成的， Ini satu perintah baru yang Tuhan berikan. 而是一个全新的， Ini perintah yang sungguh-sungguh baru yang Tuhan 是一 berikan. 个全新的新造的人，是一个与基督联合的人。 Dan ciptaan yang baru yang dikatakan di sini adalah sungguh-sungguh Kristuslah yang mengubahkan itu. 我们不仅是揭开了生命的一个新的一页， Kita bukan hanya membuka satu lembaran baru di dalam hidup kita, 更是归属了这个一位新的主， tetapi kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. 不再被罪，不再被魔鬼所辖制。 Tidak lagi hidup di bawah dosa dan kuasa iblis. 这个新的生命本应该与过去有一个告别。 Hidup yang baru ini sesungguhnya harusnya berbeda dengan yang dulu. 那么保罗在此提出的变，是基督徒生命的一种经验。 Yang dikatakan Paulus di dalam kata berubah di sini adalah satu pengalaman di dalam kehidupan rohani Kristen. 这个改变是我们基督徒所要经历的一件事情。 Perubahan ini sebagai seorang Kristen kita harus alami 为了使我们更像基督， supaya kita boleh semakin serupa dengan Kristus, 为了使我们更合上帝的心意， supaya kita boleh lebih menyenangkan sesuai dengan kehendak Tuhan, 为了使我们更好的完成上帝给我们的命令，给我们的使命。 supaya kita bisa lebih baik lagi untuk bermisi bagi Tuhan. 所以改变，我们看到首先是因为我们身份的一个转变。
perubahan di sini pertama-tama dari status kita, kita sudah berubah. 因为凡接受耶稣基督为生命之主的人呢，便有圣灵在我们的里头重生。 Karena setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam hati mereka, ada Roh Kudus yang melahir barukan mereka. 我们便可以从此领受新的生命， Kita memperoleh satu kehidupan yang baru. 就是因着信靠耶稣基督，我们而得到的一个重生。 Kita bersandar kepada Kristus, percaya kepada Yesus, dan kita dikuduskan. 这会使我们对生活的态度、我们的盼望、我们做事情的动机都和以往不同。 Hal ini pasti akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bagaimana kita akan bertindak tanduk, bagaimana motivasi hidup kita. 弟兄姐妹们，出生啊，我们一个人的出生使我们有了肉体， Ketika manusia dilahirkan, kita memiliki tubuh, 使我们成为了我们的父母这个家庭当中的一员。 dan ketika kita punya anak, mungkin kita menjadi orang tua di dalam keluarga itu. 但是重生使我们有一个属灵的生命， Tetapi ketika dikatakan dilahirkan baru, di sini berarti kita memiliki satu kehidupan rohani. 是使我们在上帝的家中成为神家中的一份子。 Dilahirkan baru itu berarti bahwa kita mendapat bagian di dalam keluarga Allah. 我们能够作为神的儿女，不是靠我们做了多少的好事情， Kita dapat menjadi anak-anak Allah bukan karena kita telah melakukan hal-hal yang baik, 不是靠我们有多优秀， bukan mengandalkan betapa pintarnya kita, 也不是靠我们只是来到教会当中， dan juga bukan mengandalkan bahwa kita hanya rajin ke gereja, 而是我们接待了他，接待了神的名，相信了他， tetapi karena anugerah Tuhan dan kita mau percaya kepadanya. 所以我们的身份就转变了。 Jadi status kita berubah. 因此我们要改变。 Maka dari itu kehidupan kita pun harus berubah. 那我们要改变，不仅是因着身份改变了，我们的地位也改变了。 Kita berubah bukan hanya di dalam status kita saja, tetapi di dalam posisi kita pun kita berubah. 我们知道救恩是靠着神的工作，跟我们没有关系。 Kita tahu anugerah keselamatan ini datang daripada Tuhan, bukan hasil usaha manusia. 我们不是靠着自己， Kita bukan bersandar pada kehebatan kita sendiri. 是上帝借着耶稣基督的付出的代价来带我们进入他的家。 Tetapi karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, maka kita pun dibawa masuk ke dalam kerajaannya. 并与主耶稣基督同为后嗣。 Dan kita menjadi ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. 按照罗马的一些法律的规定， Di dalam hukum-hukum negara Romawi, 收养的儿子和亲生的儿子享有同等的权利。 anak yang diadopsi dan anak memang darah daging mereka sendiri itu memiliki hak dan kedudukan yang sama. 保罗在这里用这样的一个方式在告诉我们，向我们表达，我们与上帝是有亲密关系的。 Paulus memakai perumpamaan ini, latar belakang ini untuk memberitahu kita bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan itu begitu erat. 我们是上帝家中的一员， Kita adalah bagian dari kerajaan Tuhan, keluarga Tuhan. 我们因着信靠他，在基督的里面，我们的地位就有了改变， Karena kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka kedudukan kita pun berubah. 不是仆人，不是工人，是儿子。 Kita disebut anak-anak Allah. 所以我们要去改变，弟兄姐妹。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus merubah diri kita. 我们改变的原因，我们还可以看到，是因为我们生命已经发生了一个改变。 Dan mengapa kita harus berubah? Kita harus tahu jelas pun di dalam kehidupan kita pun sesungguhnya itu sudah berubah. 我们信了耶稣基督之后，我们从属血气的变成为属灵的。 Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita yang dulunya mungkin bersifat duniawi, kemudian kita menjadi milik Tuhan. 因为属血气的人是不能领受神奥秘的事的。 Karena orang-orang yang duniawi mereka tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 就像在生活当中，我们也会向人家去传福音，去讲我们自己改变的见证。 Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan bagaimana kita bertobat kepada orang-orang. 我们去讲圣灵的工作，耶稣基督所做成的救恩。 Kita menceritakan bagaimana anugerah keselamatan yang Yesus kerjakan pada diri kita dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. 但是有很多人他是没有办法去理解的，也没有办法去接受的。 Tetapi ada banyak orang ketika kita bersaksi demikian mereka tidak dapat menerimanya. 甚至有些人会认为是我们想的太多，是我们可能是傻子。 Mungkin ada orang berpikir bahwa orang-orang seperti ini bersaksi seperti ini adalah orang-orang yang bodoh.
他们会说这个世界上怎么会有这样的事情发生呢？ Mereka akan berkata, bagaimana mungkin di dunia ini ada hal seperti ini? 其实这并不表示是他们不聪明，也不是表示他们没有智慧。 Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tidak memiliki bijaksana. 只是他们没有这个能力去领受从神而来的事情。 Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mau menerima hal yang daripada Tuhan. 圣经、唱诗、祷告和关于讲论基督的事，在那些不能够去领受的人看来是显为愚拙的。 Bagi orang-orang yang tidak mampu menerima kebenaran Alkitab, puji-pujian, penyembahan, bagi mereka hal-hal ini adalah sebuah kebodohan. 所以，当我们面对这样的事情的时候，我们不需要去争辩、争论，甚至说，把关系闹得不愉快。 Ketika kita menghadapi perkara seperti ini, mungkin kita tidak usah beribut dengan orang-orang demikian. 我们知道我们可以接受，是因为我们的生命在基督里已经有了改变。 Karena kita tahu jelas kita sendiri mampu menerima hal-hal demikian karena hidup kita sudah diubahkan terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus. 所以我们要做的是去祷告，为他们去祷告。 Jadi yang harus kita kerjakan sebenarnya adalah kita berdoa bagi mereka. 我们能做的是求上帝去改变他们的心，使他们能够明白。 Yang dapat kita kerjakan adalah kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan hati mereka agar mereka boleh menerima hal-hal ini. 所以我们看到在基督里，我们的生命也从一个必死的变成为不死的。 Jadi kita melihat di dalam Kristus, hidup kita yang harusnya mati tidak menjadi mati. 这个不死不是说我们的身体不会死亡，我们的生命不会死亡， Tidak mati di sini bukan berarti tubuh jasmani kita yang tidak mengalami kematian. 是因为我们有了属灵的生命，我们有圣灵的内住， Tetapi karena kita sudah milik Tuhan, 我们的灵魂不会灭亡。 jiwa kita tidak akan mati. 所以这个不死不是说我们不会离开这个世界，而是说我们的灵魂不会死亡。 Jadi tidak mati dikatakan di sini yaitu bahwa jiwa kita lah yang tidak akan mati. 所以弟兄姐妹们，我们为什么需要被改变呢？ Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa kita harus ditransformasi? 因为首先我们在基督里就已经是一个新造的人了， Karena sebenarnya di dalam Kristus kita sudah ciptaan yang baru. 我们的身份、我们的地位、我们的生命， Status kita, kedudukan kita, kehidupan kita, 都因着基督的恩典与过去不一样了。 semua karena anugerah Tuhan sudah berubah dan tidak sama seperti dulu lagi. 所以，我们从上帝那里领受了这么多的恩典，我们就当为神留给我们的使命去献上我们自己。 Jadi ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar untuk diri kita, maka kita pun harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. 我盼望我们愿意为着更好的去完成上帝的使命而改变自己不合神心意的地方。 Saya berharap kita semua memiliki satu kerinduan untuk mau diubahkan lebih sesuai kepada kehendak Tuhan. 改变那些拦阻我们去更好的遵行上帝留给我们使命的一些坏习惯。 Mari kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang mungkin menghalangi kita untuk kita bermisi bagi Tuhan. 去改变那些不能荣耀见证神的言行举止。 Mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan mungkin di dalam tutur kata kita yang seringkali tidak memuliakan nama Tuhan. 使我们既然有一个全新的生命，就要用一个全新的自己去荣耀、去见证、去传扬神。 Biarlah ketika kita katakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru, maka dengan gaya hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhanlah harusnya kita hidup. 那么弟兄姐妹，我们为使命被改变会有哪些特征呢？ Ketika hidup kita sudah ditransformasi bermisi bagi Tuhan, maka kita akan melihat beberapa ciri-ciri. 可能有的时候我们不知道我们有没有被改变， Ada kalanya mungkin kita tidak tahu apakah kita sudah diubahkan atau belum. 有的时候我们感觉自己被改变了， Ada kalanya kita merasa diri kita sudah diubahkan. 但是我们为着使命被改变有哪些特征呢？ Tetapi kita akan melihat lebih jelas sebenarnya apa ciri-ciri ketika kita katakan kita sudah ditransformasi bagi Tuhan. 我们再看一处经文，加拉太书第5章。 Kita melihat kembali satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia pasal ke-5. 加拉太书第5章24到26节。 Surat Galatia pasal ke-5 ayat ke-22 sampai 26. 加拉太书5章24到26节，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体
连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。 Galatia pasal kelima ayat 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. 弟兄姐妹们，我们人在基督里，就能够去分享基督复活的新生命。 Ketika kita sudah di dalam Kristus, maka kita pun bisa berbagi kehidupan Kristus kepada sesama. 因此，我们也便产生了新的方向、新的看法和新的人生价值观。 Sesungguhnya di dalam diri kita pun bagaimana cara kita hidup pun berubah. 对于我们的言行举止，我们也同样有了新的行为标准。 Di dalam tutur kata, bagaimana kita bersikap pun kita memiliki standar yang baru. 就好像过去我们可能凡事就想着我想做什么，什么事情让我能够高兴，我就去做。 Dulu mungkin kita berpikir, saya ingin melakukan apa yang bisa membuat diri saya merasa senang, maka akan saya lakukan. 但是当我们分享了基督的新生命的时候，我们的行为标准就会是凡是为着荣耀神去见证神去行。 Tetapi ketika kita sudah diubahkan, maka pemikiran kita, tujuan kita, motivasi hidup kita pun berubah, yaitu hanya ingin memuliakan nama Tuhan. 就会要去遵行他给我们的使命，去见证荣耀，传扬他，让万人能够接受他为救主。 Kita pasti akan sangat rindu bersaksi bagi Tuhan, mengabarkan Injil, memuliakan nama Tuhan. 所以我们自己必须的先要离弃罪。 Jadi kita terlebih dahulu harus lepas daripada dosa. 我们必须把我们的老我，把我们的罪同耶稣基督一同的钉在十字架上。 Kita harus menyalibkan juga dosa-dosa kita, aku kita yang lama bersama dengan Kristus. 我们已经虽然蒙了耶稣基督的救赎， Kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Yesus. 但是这并不表示说我们之后就什么错都不会犯了，我们之后就不会得罪上帝了。 Tetapi ini tidak berarti kehidupan kita setelahnya nanti tidak akan menyakiti hati Tuhan lagi. 重生之后，成为基督徒之后，我们仍然有犯罪的可能。 Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita tetap ada kemungkinan bisa berdosa. 区别是我们可以不再受罪的辖制，不再受它所控制。 Perbedaannya adalah kita tidak lagi benar-benar dibelenggu, dikuasai seutuhnya oleh dosa. 我们不再像从前一样无能为力，没有办法。 Kita tidak seperti dulu lagi, tidak berdaya hanya menuruti keinginan hawa nafsu saja. 我们是可以靠着耶稣基督的话语，靠着他的帮助，不再向罪屈服的。 Tetapi sebaliknya ketika kita menjadi ciptaan baru, kita memiliki satu kekuatan dari Roh Kudus untuk tidak melakukan dosa lagi. 所以主所爱的弟兄姐妹们，我们必须的是每日的都向上帝那里去支取从他而来的力量。 Yang harus kita lakukan setiap hari yaitu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan. 让上帝的话语充满我们， Biar hanya firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. 使我们不去倾向罪， Kita tidak dengan gampang kalah terhadap dosa. 使我们不去犯罪，去得罪神。 Kita tidak lagi menyakiti hati Tuhan. 因为上帝他是对我们生活的各个方面，他都看顾我们。 Karena Tuhan sesungguhnya menjaga, memelihara kita di dalam seluruh segi kehidupan kita. 不单单的是上帝只看顾我们的灵性， Bukan hanya Tuhan melihat kerohanian kita saja. 上帝更参与到我们人生的每一个阶段。 Tuhan masuk di dalam setiap fase kehidupan kita. 所以，我们靠圣灵的能力而活，就必须在各个方面。 Jadi kita harus di dalam segala segi kehidupan kita, kita bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan. 包括我们的情绪、 Mungkin perasaan kita, 身体、 tubuh kita, 我们的社交、 bagaimana kita bersosialisasi dengan 我们的思 masyarakat, 想、 pemikiran kita, 工作， pekerjaan kita, 甚至在家庭当中， bahkan di dalam keluarga kita. 我们都要去顺服圣灵的带领，顺服上帝话语的引导。 Kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita harus taat kepada firman-Nya.
正如保罗所说，因为我们已经得救了，就应该如此的去生活。 Kita harus yang seperti dikatakan Paulus, karena kita sudah diselamatkan, maka seharusnya lah kita hidup sudah diubahkan. 所以我们的改变，首先它就体现在结出圣灵的果子。 Dan transformasi kita dapat kita lihat dari buah-buah roh yang kita hasilkan. 在上文加拉太书5章22到23节就告诉我们圣灵的果子。 Di dalam Galatia pasal ke-5 ayat ke-22 dikatakan di sana tentang buah-buah roh. 就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事情没有律法禁止。 Yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang 我们 hal-hal 会 ini. 发现这些都是怎么样？都是很美好的事情， Kita akan mendapati bahwa buah-buah roh ini adalah satu hal-hal yang begitu baik. 都是能容神益人的事情。 Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan dan juga disukai oleh manusia. 所以看到什么？圣灵的果子就是圣灵在我们里面做工。 Buah roh ini dikatakan yaitu berarti Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. 而这些圣灵所结出来的果子，这些品性特征，都可以从基督的本性上找出来。 Kita bisa melihat buah-buah roh ini semuanya ada pada diri Kristus. 所以，当我们让基督掌管我们的生命的时候，我们的生命就会结出这些美好的果子。 Maka ketika kita membiarkan Kristus memimpin, menguasai seluruh hidup kita, maka dengan otomatislah buah-buah roh ini akan kita hasilkan. 因为我们不可以靠自己而做出这些事情， Karena kita tidak mungkin bersandar kepada kekuatan kita sendiri untuk melakukan hal-hal ini. 所以我们要改变，我们要与基督联合。 Jadi kita harus dekat kepada Tuhan, satu di dalam Tuhan agar kita dapat diubahkan. 就像约翰福音15章4到5节所告诉我们的， Seperti di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 4 sampai dengan 5. 我们常在主里面，主就常在我们里面。 Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan di dalam kita. 我们若不常在主的里面，我们自己是不能结果子的。 Jika kita tidak tinggal di dalamnya, maka kita pun tidak akan berbuah. 当我们常在主里面的时候，主也常在我们的里面。 Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan pun di dalam kita. 那圣经当中说，这样的人就可以多结果子。 Alkitab mencatat bahwa orang yang demikianlah mereka akan berbuah banyak. 所以这个结论告诉我们，就说离了主，我们就不能做什么。 Jadi kesimpulan ini memberitahu kita bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, kita tidak dapat melakukan sesuatu. 所以弟兄姐妹们，我们要认识主，要爱他，纪念他，并且要去效法他。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus kenal Tuhan, cinta Tuhan, bahkan kita harus meneladani Tuhan. 这样我们会满足律法的原有目的，就是爱神、爱人。 Dengan demikian kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama. 也会肩负起自己的使命， Kita bisa melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita, 去传福音、做见证， mengabarkan Injil, bersaksi bagi Tuhan, 并在我们的生命中，在我们的生活中、人生中结出各样圣灵美好的果子。 dan di dalam hidup kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang begitu indah. 那我们的改变不仅是体现在了要结出圣灵的果子， Perubahan kita tidak hanya dapat kita lihat dari buah-buah roh yang kita hasilkan saja, 也表现在我们有信心的行为上。 tetapi dapat dilihat dari tindakan kita yang penuh iman. 主所爱的弟兄姐妹们，信心的表白很容易的， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat iman, pengertian iman ini mungkin begitu sederhana. 我们祷告的时候， Ketika kita berdoa, 我们唱诗的时候， ketika kita bernyanyi, 我们听讲道、看圣经的时候， ketika kita mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, 甚至说当我们面对一些环境困难的时候， bahkan mungkin ketika kita mengalami sebuah kesulitan, 很多时候我们都会说：“主啊，我愿意相信你。 ada banyak kali kita sering berkata, Tuhan aku mau percaya kepadamu, 主，我愿意去依靠你。 Tuhan aku mau bersandar kepadamu, 主，我愿意去等候你的带领。 Tuhan aku mau menunggu penyertaan dan pimpinanmu. ”但是， Tetapi 真正将信心表现出来，却是没有那么容易的。 ketika kita mau sungguh-sungguh menyatakan perbuatan iman itu terasa begitu sulit. 如果上帝让我们凡事顺利，可能我们也感谢上帝，我们会更加的信靠他。
Mungkin ketika Tuhan mengizinkan hidup kita begitu lancar, mungkin kita akan mudah percaya kepada Tuhan. 如果当我们遇到环境困难，上帝按我们预期的时间和方式给我们帮助，我们会相信感谢他。 Mungkin ketika kita mengalami kesulitan dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, kita akan dengan gampang percaya kepada Tuhan. 但是当上帝一直都没有去做工的时候，没有改变我们的现状的时候， Tetapi ada kalanya mungkin ketika kita merasa Tuhan tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik bagi kita, 我们还会像我们所向神表白的，我们等候你，我们依靠你，我们仰望你吗？ apakah saat itu kita sama seperti dulu kita mengatakan Tuhan aku tetap akan berharap dan menunggu daripadamu? 就好像我们还是有很多很多的忧虑， Kita mungkin masih banyak kekhawatiran. 我们还是会在面对问题的时候，我们凭着自己去解决。 Ketika kita menghadapi kesulitan, kita masih sering menggunakan kemampuan kita, kekuatan kita untuk menyelesaikannya. 弟兄姐妹们，虽然我们不可能靠着顺从神和服侍神而赚得救恩， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, 但是我们顺服上帝，听他的话语，遵行他的命令，服侍他，是可以体现出来我们是委身于上帝的。 seharusnya kita taat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 可能爱心的服侍，遵行他的话，以及我们好的行为，不能取代说我们对基督的信心。 Mungkin ketika kita melayani Tuhan, tutur kata kita begitu rohani, tidak menggambarkan bahwa kita adalah orang yang beriman. 但这些却是我们在耶稣基督里面信心的凭据。 Tetapi ini boleh menjadi satu kriteria ketika kita melihat bahwa kita katakan diri kita sudah percaya kepada Tuhan. 所以弟兄姐妹们，为使命而改变的特征就体现在 Ketika kita katakan kita ditransformasi untuk bermisi, kita dapat melihat 我们在基督里，我们就要在自己的生命中、人生中结出圣灵的果子。 ketika kita di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita pun kita harus menghasilkan buah-buah roh. 并且我们要将对神的信心落实在我们每日的生活当中、言行举止上。 Dan iman kita kepada Tuhan harus kita nyatakan di dalam setiap fase kehidupan kita. 以我们圣灵所结出的果子， Kita menghasilkan buah-buah roh 以我们的信心所带出来的行为， dengan iman kita melakukan sesuatu 能够去见证荣耀神，能够使上帝的留给我们的使命更好的去传扬出去。 kita dapat mengabarkan Injil Tuhan, kita dapat bersaksi bagi Tuhan melalui hal ini. 所以主所爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 每一个基督徒，我们都要知道我们自己所肩负的使命， setiap orang Kristen harus tahu jelas misi apa yang Tuhan berikan kepada mereka. 并为了更好的去完成， Dan supaya kita dapat melakukannya dengan lebih baik, 我们去愿意付代价，愿意去被改变， kita harus rela membayar harga dan kita rela untuk diubahkan. 常常的去省察自己的言行， Mari kita sering-sering mengkoreksi diri kita. 也要常常的去留心我们和神之间的关系， Dan kita juga sering introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. 更要常常的去思想我们今天所追求的目标是属灵的还是属世的。 Dan kita harus sering merenungkan sebenarnya tujuan hidup kita itu adalah menuju kepada hal yang duniawi atau kepada hal yang rohani. 我们所面对的、所做的一切是凭信心的，还是凭自己的？ Semua hal yang kita lakukan apakah berdasarkan iman kita atau berdasarkan kepada hikmat kita saja sebagai manusia. 更要去想，我们每一天活在这个世界上是为自己而活的，还是为着完成上帝所给我们的使命和命令而去活的？ Dan harus dipikirkan lebih detail lagi, yaitu setiap hari kita hidup di dalam dunia ini, apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk melaksanakan misi Tuhan setiap harinya. 相信我们每个蒙耶稣基督宝血所救赎的弟兄姐妹们，我们都愿意为着我们自己所肩负的使命而去改变。 Saya percaya setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan pasti bersedia untuk diubahkan, bermisi bagi Tuhan. 所以，让我们在基督里能够去彼此的相爱， Biarlah kita boleh saling mengasihi di dalam Tuhan. 我们在我们当中能够活出见证和荣美。 Di antara kita bisa hidup untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. 我们之间没有纷争，没有嫉妒，没有不和。
di antara kita tidak ada perseteruan, 我们就可以朝着一个方向、一个目标，同心合意的去兴旺上帝的福音。 tetapi kita semua boleh bersehati memandang kepada satu tujuan untuk boleh memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. 我们就能在我们这短暂的一生当中去荣耀、去见证、传扬上帝。 Dengan demikian di masa hidup kita sebagai manusia di dunia ini yang begitu pendek, kita dapat memuliakan Tuhan. 我们一同来祷告， Kita bersama-sama berdoa. 天父，我们一同来到你的面前。 Bapa dalam surga, kami bersama datang ke hadirat-Mu. 主，我们感恩你拯救了我们， Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. 你让我们成为了一个新造的人， Tuhan membuat kami menjadi ciptaan yang baru, 有了新的生命。 memiliki hidup yang baru. 主也求你给我们一个愿意为着你使命去改变的心。 Tuhan, berikanlah kami satu hati yang mau diubahkan untuk kami boleh bermisi bagi Tuhan. 因为主，我们不愿意做那个只顾念我们自己的人。 Karena Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang hanya peduli kepada diri kami sendiri saja. 主耶稣基督，我们也愿意去爱那些你所爱的人。 Tuhan, kami juga mau mengasihi orang-orang yang Kau kasihi. 如何能够去爱他们呢？ Bagaimana kami dapat melakukannya? 就是把你的福音传给他们， Yaitu dengan mengabarkan Injil-Mu kepada mereka, 就是带领他们来到你的面前。 membawa mereka kepadamu. 主，你来帮助我们， Tuhan, tolonglah setiap kami. 来加给我们力量， Tambahkanlah kekuatan-Mu kepada kami, 使我们弟兄姐妹彼此之间能够彼此相爱。 agar setiap kami memiliki kekuatan untuk boleh saling mengasihi. 面对世人的时候，使我们同心合意的去传扬你兴旺福音。 Dan kami boleh juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan mengenalkan Injil kepada mereka. 主，你带领我们的教会， Tuhan, pimpinlah gereja kami. 你带领我们的牧者， Tuhan, pimpinlah gembala kami. 你带领我们每一个弟兄姐妹， Tuhan, pimpinlah setiap kami. 因为这个使命是你给我们每一个信靠你的人的， Karena misi ini Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. 使我们能够肩负起这个使命。 Biarlah kami boleh melakukan misi ini. 我们不要想着还有别人去做， Kami tidak berpikir bahwa ada orang lain yang melakukannya. 我们让我们深深的知道，我们自己就要去做。 Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menyadari bahwa dari diri kami sendirilah kami harus mulai melakukannya. 我们自己首先要被改变，去见证荣耀你。 Dari diri sendiri kamilah kami terlebih dahulu harus diubahkan bersaksi bagi Tuhan. 感恩的心归给你， Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. 带领着我们以下的时间， Tuhan, pimpinlah waktu kami selanjutnya. 垂听我们在你面前的祷告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名祈 Di 求， dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.